Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi bersama dengan saya Hanani Damirah dalam Kirana. Dan seperti biasa di Kirana ini akan ada seorang tetamu jemputan ataupun dua orang ataupun seorang ataupun tiga orang yang akan menemani saya bersama-sama berdiskusi berkenaan dengan isu-isu semasa. Okey, jadi untuk topik hari ini kita ada seorang tetamu jemputan khas yang kami bawakan di Kirana hari ini untuk mewakili Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PKSO, dan beliau merupakan ketua bahagian skim pekerjaan sendiri PKSO. Dan tanpa melengahkan masa sebab kita nak dengar dan tanya banyak benda dekat beliau hari ini, jadi saya jemput ke studio sekarang Encik Muhammad Harun Othman ke studio. Selamat datang, Cik. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey ke perjalanan datang ke sini tadi? So far okey, tak ada masalah. Alhamdulillah, dipermudahkan. Okey, jadi kita dekat Kirana hari ini kita akan tanya banyak berkenaan dengan PKSO untuk mereka yang tak tahu, sebab ada juga fresh grad yang baru nak tahu PKSO ni apa dan sebagainya. Jadi tanpa kita nak lengahkan masa, boleh tak kalau Encik Harun ceritakan dulu berkenaan dengan siapa Encik Harun ni daripada segi latar belakang, kerjaya dan sebagainya. Saya sebenarnya seorang kampung ya. Tapi dengan PKSO ni tahun yang ke-35 ya. Lama tu, 35. Otai lah ni, otai PKSO. Tapi servis ni banyak tempat lah. Saya rasa di pejabat ni 2-3 kali saya patah balik ke pejabat. Sebelum saya di pejabat, saya daripada Kedah. Oh, okey. Itu kira first branch ke macam mana? No, itu bukan first branch. Itu saya rasa yang keempat kata itu. Jadi saya duduk di Kedah, saya jaga state Kedah. Dan bila dia minta balik ke pejabat untuk jaga skim kerja sendiri. And then penibatan dengan PKSO, kalau tanya saya, mungkin saya antara manusia yang bertuah lah. Sebabnya boleh membantu orang. Itu kalau tanya. Bahkan telah berkeluarga dan duduk di KL, asal Melaka lah. Asal Melaka. Ramai ni, kita punya tim pun ada yang daripada asal Melaka. Oh, ramai. Jadi itu sedikit sebanyak. Maksudnya kita tahu, kita jemput orang yang betul untuk kita bertanyakan berkenaan dengan PKSO hari ini. Jadi tadi kita dah tahu berkenaan siapa Encik Harun. Jadi kita nak tahu, mungkin Encik Harun boleh bagi introduction berkenaan apa itu PKSO, apa fungsi dia dan lain-lain. Okey, terima kasih Nani. Saya rasa semua orang tahu pasal PKSO. Sebut PKSO, sebut SOKSO, semua orang tahu. Betul. Tapi apakah itu PKSO? PKSO sebenarnya satu skim perlindungan keselamatan sosial yang kita beri untuk memberi perlindungan kepada semua golongan yang bekerja. Kalau tak sebelum tahun 2017, kita banyak fokus kepada pekerja-pekerja di sektor formal. Sektor kilang, pejabat, bank dan sebagainya. Pada tahun 2017, kita memperkenalkan satu akta baru. Kita panggil skim pekerja sendiri. Kita fokus dua sektor. Kita panggil sektor informal, yang mana semua yang bekerja secara informal pun boleh mencarum dengan PKSO. Mana contoh informal ni yang freelance, gig ekonomi? Gig ekonomi, termasuk gig ekonomi, rider dan sebagainya, online business, semua boleh mencarum dengan PKSO. PKSO ni kita tubuh tujuannya untuk memberi perlindungan kepada mereka yang bekerja dan ditimpa bencana. Terutama bencana atau sakit dan sebagainya. Pasal mereka ni jika tidak diberi perlindungan, jika berlaku ni sebarang bencana, dia akan menyebabkan kesusahan yang amat ketara kepada keluarga. Terutama macam tonggak utama, berlakunya kemalangan menyebabkan lumpuh, dia akan hilang pendapatan. Itu punca sosok. Kita lebih kepada skim untuk melindungi antara satu sama lain. Itu fungsi PKSO lah. Kita bukan fungsi setakat melindungi, kita juga memberi awareness, kita juga memberi pampasan. Pampasan kalau tanya saya, kita panggil kategori yang terakhir lah. Mula-mula sekali, pertama yang mestilah betul lagi kena mencarum dahulu lah. Itu sebagai syarat kita. Lepas mencarum, kita akan gerakkan untuk awareness. Sebab kalau kita tengok, kalau kita tak buat awareness, dia makin tinggi kan. Last kali kita buat pemulihan. Tak boleh pemulihan, baru kita cadang bayar. Tapi apapun, pampasan tetap kita bayar jika kita dah hak. Itu sebenarnya fungsi secara sepintas lalukan PKSO lah. So maksudnya bila orang cakap PKSO ni kebanyakan orang anggap dia ibarat macam satu insurans. Okay. So boleh tak terangkan lebih lagi berkenaan dengan konsep sebenarnya, macam daripada segi caruman, lagi ada apa-apa insurans pekerjaan di bawah PKSO? Okey, kita ni sebenarnya orang nampak macam insurans, tapi sebenarnya kita bukan konsep insurans. Kita konsep lebih kepada pooling of resources. Yang mana semua contribution akan dimasuk ke dalam satu fund. Fund tu kita akan guna untuk kita ambil bantu kepada
masyarakat yang memerlukannya. Masyarakat yang memerlukan sakit, kemalangan dan sebagainya. Konsep pooling resources ni kita share. Contohnya, kalau adik-beradik kita kemalangan, kita boleh membantu setakat RM50. Bulan pertama, bulan kedua mungkin RM50. Dan bulan ketiga mungkin kita tidak mampu pasal kita pun ada komitmen kita sendiri. Tetapi dengan membayar per keso, mungkin kalau kita satu orang mungkin tinggi. Tapi bila kita dah ada 10 orang, daripada RM50 mungkin jadi 50 sen. Last kali dia akan jadi 0.5. Dan kita share, kita panggil itu pooling resources. Kebanyakan orang cakap, saya tak accident pun. Orang keliling tengok dia. Tapi bila tak accident, kita kena ingat kita ada beberapa generation anak kita, mak bapak kita, abang kita, adik-beradik. Mungkin mereka ni memerlukan. That's why kita panggil dari tabungan kita guna, kita bukan guna, kita akan guna untuk mereka yang perlu, sama ada sekarang ataupun generasi-generasi yang lain. Itu fungsi. Selain daripada itu, konsep kita memang semua, kalau kita akta 4, kita panggil akta 4 yang dapat tahun 71 tu, kita panggil mandatory. Mana-mana majikan yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja, compulsory kena mencarum. Tidak ada pilihan. Jika gagal, kita boleh bawa ke mahkamah dan denda sehingga mencapai RM10,000 ataupun 2 tahun penjara. Yang itu maksimum. Tapi untuk SPS, skim pekerjaan sendiri ni, kita sebenarnya masih peringkat voluntary. Sukarela kita push orang menjaga. Itu yang kita nampak sekarang. Rider banyak accident, kenapa kita tak boleh bayar, dia orang tak mencarum. Kenapa orang jatuh daripada pokok getah tak dapat, mereka ni bekerja sendiri. Itu yang kita tak ada benda. Sekarang ni kita dalam arah untuk cuba memastikan mereka juga mengambil peringkat perkeso. Selain daripada itu, perkeso juga menyediakan fungsi-fungsi faedah. Faedah kita ada banyak faedah yang kita beri. Antara faedah ialah faedah perubatan. Contohnya faedah perubatan ni kita beri kalau dia perlukan MC hospitalization ataupun implant, kita akan beri secara percuma. Itu macam mana cara nak apply tu? Okey, berlakunya kemalangan kalau mempunyai majikan, majikan akan uruskan. Kalau tidak mempunyai majikan, individu tu sendiri uruskan. Dia urus sama dia atau wakil dia datang perkeso, mengisi form permohonan, sama ada dia hantar secara online, atas talian ataupun dihantar secara manual. Kita akan proses, mana kita akan tentu sekurang-kurang untuk nak pakai MC tu yang dikeluar oleh pakar pengamal perubatan yang sah lah. Seperti hospital, klinik yang dibenarkan. Kalau pengamal-pengamal macam homeopati tak boleh lah. Dia mesti yang qualify punya ni. Kita akan bayar faedah perubatan. Habis faedah perubatan kita akan tanggung hilang upaya sementara cuti sakit. Selama mana cuti sakit dia ada dan kita boleh bayar selagi doktor sahkan okey itu cuti sakit. Kalau doktor kata 180 hari, lebih 180 hari kita akan panggil, kita tengok. Dia perlu atau tidak lagi. Kalau perlu, sama doktor kata kena sambung, kita akan sambung lagi. Kalau habis tu, ada satu lagi kita panggil hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal ni, bila berlakunya kemalangan, kadang-kadang kita hilang jari. Yang tu kita akan buat tafsiran oleh jemaah doktor yang menentukan berapa peratus yang kita boleh bayar. Sama 1, 2, 3, 10. Lebih 20% kita akan bayar 2. Satu kita bayar berkala, lagi satu kita bayar secara lamsam, secara bukan. Itu kadang-kadang kita dengar orang dapat bayar tinggi. Itu sebenarnya. Jadi kalau lagi satu, kalau melibatkan kematian, kita akan bagi kepada waris. Waris ni kepada isteri kalau dah berkahwin anak-anak, ataupun kepada ibu bapa jika bujang. Yang isteri anak-anak ni kita akan anak sampai 21 tahun. Isteri kita bayar the whole life, semua hidup. Ibu bapa pun kita bayar semua hidup lah kalau dia bujang. Dan juga kita bayar pengusamaian. Kita juga ada faedah pemulihan. Kita juga ada faedah penyambung pendidikan. Pendidikan ni agak limited lah. Pendidikan dia ada. Kalau faedah untuk rehabilitasi ni, kita ada pusat rehabilitasi di Melaka lah. Yang kita beri mana-mana pencarum perkeso yang kemalangan dan disahkan sebagai pencarum kerja di wakil awal kita, dia dapat rawatan secara percuma. Ini the best rehab in Malaysia, di Asia Tenggara yang kita ada secara robotik. Yang ni kalau kita lihat, ini satu-satu yang ada. Dan kita pun dalam proses untuk membuka lagi 2, satu di Ipoh, satu di Terengganu. Itu dia, serba sedikit berkenaan dengan latar belakang perkeso ataupun untuk, itulah saya cakap tadi, macam kita sebenarnya ramai orang yang tak tahu pasal perkeso ni, kebanyakan ni fresh graduate yang baru nak masuk ke melangkah ke alam pekerjaan, so mereka tak tahu. Tapi tadi banyak info-info baru yang kita terima daripada Encik Harun, dan insyaAllah selepas ini untuk segmen yang seterusnya kita akan korek lagi banyak soalan, kita akan tanya lagi banyak soalan. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita ni nak tahu
semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri sekarang PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri sebanyak, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami di Kirana untuk segmen yang kedua. Sebentar tadi untuk segmen yang pertama kita telah mengenali panel saya pada hari ini, iaitu Encik Harun, wakil daripada Perkeso yang akan berkongsi berkenaan dengan lebih mendalam berkenaan dengan Perkeso hari ini. Kita tahu ramai nak tahu juga berkenaan dengan jenis-jenis perlindungan yang ada di bawah Perkeso. Jadi mungkin Encik Harun boleh share kepada penonton Kirana. Terima kasih ini semua. Okey. Perkeso ni kita ada 4 akta lah. Pertama, daripada tahun 71 sampai 2017 kita ada satu akta, dan kita create satu lagi akta pada tahun 2017, akta SPS, Skrim Kerja Sendiri, yang kita implement start Jun. And then lepas tu pada 1 Januari kita implement lagi satu akta baru, kita panggil Akta Skrim Insurans Pekerjaan. Dan yang terakhir 1 April 2022, akta yang terbaru adalah Akta Suri Rumah. Okey, apa itu kerja sendiri? Pekerja sendiri adalah mereka yang bekerja mencari nafkah yang tidak bermajikan. Tak kisah apa cara pun, yang penting warga negara Malaysia. Dia persatuan tetap boleh, tapi pekerja asing memang kita tidak lindungi lah. Semua orang yang masuk saya, orang yang bekerja sendiri, meniaga, rider. Sekarang kita kenal dengan paling banyak gig kan, gig ekonomi yang rider, e-hailing yang very big issue sekarang ni. Yang banyak kemalangan di jalan raya pun banyak. Kan, jadi yang ni itu antara yang kita panggil pekerja sendiri lah. Begitu juga dengan yang buat freelance macam artis, dan artis pun satu isu juga ni. Hari-hari kalau kita tengok dia banyak keluar kan, YB, kita dah bincang, dia ada banyak. Dia kita panggil pekerja sendiri. Okey, apa itu skim insurans pekerjaan? Insurans pekerjaan lah satu skim yang kita wujud, dibayar secara oleh majikan sebanyak 0.2, lagi pekerja pun 0.2, yang mana jika berlakunya pemberhentian pekerjaan disebabkan downsizing, company tutup, ataupun pelbagai lah yang selain daripada disciplinary action lah. Yang itu pun kita akan cover. Mana selepas 60 hari dia tak bekerja, dia boleh submit pada kita untuk kita proses bagi bayaran kehilangan pendapatan untuk tempoh 6 bulan. Itu kita panggil skim insurans. Kalau kata kena berhenti, kata Cik Nani kena berhenti tiba-tiba, mungkin dia tak nak saya kan. Dia tak nak lah. Tapi rasa saya setuju tak buang Cik Nani. Untuk berhenti. Kalau tiba-tiba tak ada berhenti, Cik Nani boleh datang ke Perkeso, kita akan uruskan Cik Nani untuk bayar allowance. Dan seterusnya, dalam masa yang sama, Cik Nani boleh daftar di dalam portal kita My Future Job. Yang dulu Job Malaysia, Perkeso ambil alih daripada tahun 2020 untuk sebagai portal utama ke negara. Mana daftar dalam tu kita akan cari pekerjaan baru, kita akan buat profiling untuk Cik Nani, kita dapatkan pekerjaan untuk Cik Nani sesuai dengan jurusan Cik Nani. Dia dibantu macam tu. Ya, sampai tahap tu Perkeso. This is skim insurans. Itu suri rumah, yang atas suri rumah ni kita bagi kebenaran kepada semua wanita-wanita yang adalah wanita yang membuat kerja-kerja suri rumah, sama ada yang telah kahwin, yang belum kahwin, ibu tunggal dan sebagainya, yang mengurus rumah tangga. Kalau mau kahwin mungkin nunggu rumah tangga untuk jaga mak bapak dan sebagainya, jaga makan. Yang ini tak kira sama ada kalau kita dengan awam ke, private ke, dia entitled untuk menjarum. Okey. Apa benefit di bawah SPS? SPS kita ada 8 benefit. Faedah sama macam saya maklum dalam segmen sebelum ni. Kita ada perawatan perubatan, kita ada hilang upaya sementara. Hilang upaya sementara kan cuti sakit lah. Kita ada hilang upaya kekal, kita ada faedah orang tanggungan. Orang tanggungan melibatkan orang mencari pendapatan tu, dia dah meninggal, dan dia dapat pada waris dia lah. Dan tu kan faedah pengusaha mayat yang kita akan bayar kepada orang ini. Kita ada juga allowance sentiasa. Apa allowance sentiasa ni maksud saya, orang yang terlantar dan tak mampu mengurus diri sendiri. Kita akan tambah lagi allowance sebanyak RM500. Kalau kata dia pension dia dapat sebulan RM1,000, tambah RM500 dia akan dapat RM1,500 selagi mana dia memerlukan. Dalam masa sama juga kita ada bekalan pemulihan.
Dia terlantar, kita akan bagi katil, kita akan bagi pampers, segala peralatan pemulihan keperluan yang dia perlu untuk dia survive hidup dia. Delivery mattress, ini kita bagi secara percuma. Rosak kita ganti. Pampers kita akan bagi setiap bulan. Dia memerlukan setiap bulan 60 pampers, kita akan bagi 60. Maksudnya ada dua jenis bantuan lah daripada segi wang ringgit dan juga peralatan barang-barang juga lah. Dia kalau tanya SPN dia jadi ikut plan. Plan 1, plan 2, plan 3. Kalau kita bayar cara rumah plan 1, 157. Kalau plan 2, 3, 28%. Dia ada plan sampai 4 plan. Okay? Dia membezakan antara satu plan, kedua plan, 3 plan adalah tiriman tunai saja. Tapi dari segi faedah lain sama. The beauty untuk skill SPS tahun ni, pada 2024 ni, kerajaan telah menawarkan sebanyak 90% ditaja oleh kerajaan. Orang kerja sendiri hanya perlu bayar 10% saja, iaitu sebanyak RM23.30 untuk 12 bulan. Untuk 12 bulan? Bukan setiap bulan, 12 bulan. Maknanya dia hanya kena bayar 23 untuk 12 bulan ke depan. Masa kita SPN ni kerja sendiri. Dia tidak ada apa nama? Dia tidak ada majikan. Jadi kalau dia tak bayar, kita tak cover lah. Kalau masyarakat yang bekerja di luar, terutama penjaja, orang yang bekerja sendiri, petani, kalau dia tidak ambil peluang ni, saya rasa rugilah pasal kerajaan. RM209.50 ditaja oleh kerajaan. Ini peluang kepada masyarakat untuk bekerja sendiri. Dia cuma kena bayar saja cuma untuk RM3. Yang ni saya rasa kadang-kadang yang jadi kekangan kepada saya benda ni kebanyakan dia bukan mandatory, dia voluntary. Itu saya cakap. Masyarakat Malaysia ni satu, kalau saya tanya nanti, dia tawakal tinggi sangat. Tawakal, dia tak tengok orang tak kena, dia rasa tak payah beli. Tapi one day accident, dia baru mencari. Dia orang cari caruman. Berlaku ni sesuatu sekurang-kurangnya, dia ada sebab untuk kehidupan. Kalau dia meninggal. Yang paling bagus kita tengok Elmina. Elmina semua orang tahu. Kadang-kadang kita tengok Elmina ni kita tak perasan. Dulu kita tengok kereta, lori, belakang. Tiba-tiba kau terbang melanggar motor. Kau terbang melanggar kereta. Jadi, dalam Elmina case, yang e-hailing, orang bawa motor yang mengantar barang-barang ni, dia mencarung susuh. Tapi yang e-hailing, yang penumpang, orang yang kereta Elmira tu, tidak mencarung susuh. Dalam satu situasi ada dua keadaan. Dan itu saya kata, sebenarnya, apa menyebab mereka tak nak mencarung? Macam yang rider ni, dia accident, dia balik hantar barang, accident on the way nak balik ke base semula, dia mencarung dah tahun yang ketiga. Dia bujang dan mendapat faedah kepada ibu bapa yang kita bayar kepada ibu bapa dia sebulan RM1,800. Banyak tu cukup. Tetapi yang sedih sangat, yang membawa kenderaan kita tak boleh bagi apa-apa benefit pasal dia tak ada caruman. Dia ada anak kecil, wife dia baru. Saya tak pasal wife dia. Dia ada anak kecil, tak wife dia boleh pregnant ataupun baru bersalin. Agak ketara sangat sedih, dia hilang punca. Boleh saya tahu yang sebab kita pun tak berapa nak tahu berkenaan dengan latar belakang yang tu kan. Maksudnya dia bekerja sendiri? Ya, kerja sendiri. Dia grab buat penumpang lah atau pengantar barang. Rider pengantar barang, Grab ni ada. Jadi bila kita tengok keadaan di Elmina tu sebenarnya, itu memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat Malaysia sepatutnya. Dua keadaan yang berbeza. Benda satu kemalangan tapi dua keadaan yang berbeza. Kita tengok. Itu yang kita rasa, bila kita tak boleh tolong, kita rasa apa masalah masyarakat Malaysia. Itu yang kita rasa frust. Kita rasa kecewa. Apa benda tak boleh duga. Betul. Dulu kita takut orang kena dengan lori, takut dengan apa. Sekarang kita kena tengok takut orang terbang dari atas. Ini yang berlaku. Dan kalau kita tengok kan, very unique benda tu kan saya tengok. Okey, kalau saya bercerita mengenai suri rumah ni, saya dah maklum semua suri wanita yang suri berkategori bekerja di rumah lah. Apa-apa aktiviti pekerja di rumah, contohnya dia hari ni dia kerja di pejabat, balik di rumah terpaksa melakukan kerja-kerja rumah. So, apa kerja rumah sama ada menguruskan anak, menguruskan masak, menguruskan persiapan untuk pergi berkelah ke mengurus semua kerja rumah. Kalau mencalon basuh di rumah, dia boleh membuat tuntutan jika berlaku kemalangan. Tapi syaratnya mesti berumur 55 tahun dan ke bawah. Untuk pekerjaan sendiri kita tidak ada limit umur. Selagi dia boleh bekerja mencari nafkah, dia boleh mencarung. Dia boleh. Macam suri rumah ni, tapi kadang calon suri rumah ni dan untuk tempoh dia kena bayar prepaid juga setahun sebanyak RM120. Tapi benefit dia sama dapat macam apa benefit. And then ketika berlaku bencana dia ada juga faedah perubatan
dia ada juga faedah penakar, keilatan dan sebagainya. Cuma skim pekerjaan sendiri dia tidak ada keilatan. Si rumah ni ada keilatan. Ada keilatan dan sebagainya. Yang itu sebagian faedah-faedah yang kita ada untuk pada pekeso lah. Kalau tanya lagi satu skim insurans pekerjaan tu kita membantu masyarakat untuk cari peluang kerja. Itu kalau orang tanya saya, Malaysia ni tak ada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan terlalu banyak. Kita sekarang menjadi masalah kita pengisian untuk kekosongan jabatan. Betul. Itu banyak kalau orang tanya tadi, saya rasa tak. Kita ada rekod yang menunjukkan jawatan-jawatan yang perlu diisi. Itu sebab kadang-kadang kita tengok pekerja asing masuk. Bukan tak ada jawatan, terlalu banyak. Kadang-kadang masyarakat Malaysia ni, dan saya nak cakap macam mana mesti tahu, tapi this yang kita tengok sebenarnya sekarang. Betul. Saya setuju dengan perkongsian daripada Encik Harun tadi. Sebenarnya kita kena sentiasa get ready sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi tak apa, nanti nak tahu lebih lanjut macam mana pekeso apa semua ni, nanti boleh DM Encik Harun. Nanti last kali nanti kita akan kongsikan. Okey, jadi untuk segmen yang ketiga nanti kita akan kongsikan lagi dengan lebih mendalam berkenaan dengan pekeso. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Baiklah, kita sudah menuju ke segmen yang terakhir dan masih lagi bersama dengan saya, Encik Harun, wakil daripada Pekeso untuk berkongsi berkenaan dengan Pekeso hari ini. Jadi tadi kita dah bersembang berkenaan panjang lebar jenis jenis perlindungan yang ada dan sebagainya. Tapi untuk segmen yang terakhir ni kita nak tanya berkenaan dengan insurans pekerjaan pula. So mungkin Encik Harun boleh kongsikan macam siapa yang layak, kemudian contoh-contoh condition yang diorang ni boleh ambil insurans pekerjaan ni. Okey, insurans pekerjaan, skim insurans pekerjaan apa yang saya faham, kita panggil juga Akta 800 lah. Yang sebagaimana awal saya beritahu, dia create mulai tahun 2018, yang mana fokus kita kepada mereka yang berhenti kerja dululah. Selepas era pandemik, kita banyak enhance, yang mana kita juga membantu kerajaan untuk sustainkan pekerja-pekerja yang kita panggil penjana, permai dan sebagainya sebelum ni lah. Pekeso juga bertanggungjawab untuk melatih antara yang layak adalah mereka telah berhenti kerja. Satu, yang kedua mereka telah lama berhenti kerja nak masuk market balik semula. Yang ketiga, mereka yang tak pernah masuk market pekerjaan kita atur juga boleh masuk market pekerjaan. Jadi kita akan cari sampai mereka boleh kita daftar dalam portal. Kita ada banyak. Kita juga menguruskan training, upskilling, reskilling, kita membantu mereka yang dah lama tak bekerja tapi dari segi dia perlu reskilling balik semula. Kita akan atur, kita akan beri allowance, kita akan lantik provider insurans dan juga kita membayar kepada mana-mana majikan sekarang dia ambil pekerja asing, contohnya untuk yang expatriate, tapi dia kalau ganti pekerja tempatan, kita akan bagi allowance kepada majikan tu. Pasal kita sekarang prinsip kita nak utamakan kepada lokal, warga orang. Tapi apapun kita masih banyak menggunakan tenaga asing. Lepas tu kita tak mampu, kita tak cukup tenaga, kita tak cukup dalam proses. Jadi yang itu yang berlaku sekarang. Insurans pekerjaan ni kita bagi kepada semua pekerja-pekerja tempatan yang berhenti kerja. Yang untuk program upskilling semua tu, selain daripada syarat dia macam boleh kita kata menganggur, ada syarat lain juga ke? Tak, dia satu. Sekarang ni kita syarat lain tak ada sebenarnya. Semua yang berminat untuk upskilling ni kita tengok. Had umur semua tak ada lah. Umur tak ada. Selagi dia boleh masuk market dan dia buat upskilling dia boleh masuk ke pasaran, kita akan ambil tu. Contoh, sekarang ni rider, dia buat informal sector tetapi dia berminat untuk pergi ke formal sector. Dia kata aku nak pergi upskilling sekarang, kita akan atur. Lepas tu kita akan bayar allowance dia sehingga RM4,000 untuk satu
training provider memastikan dia orang ni dapat sijil dan kita juga bayar allowance kepada peserta tu. Untuk dia dapatkan maklumat dan then lepas tu dia boleh masuk market atau kita nak kalau boleh semua orang sektor informal ni. Kalau boleh kita nak masuk market sektor formal supaya lebih terjamin. Bukan saya kata tidak terjamin sektor informal. Kalau kita tengok ibu bapa kita dulu pun kerja kampung pun. Kita sampai ke tahap ini pun mereka kerja kampung pun berjaya juga. Tapi kita nak kalau boleh keadaan sekarang kita nak ubah kehidupan. Dan itu yang kita bagi insurans pekerjaan dia. Dia ada banyak part yang kita buat profiling, kita jalankan interview, kita jalankan temuduga, kita atur majikan, kita atur permohonan pencari kerja, bertemu untuk temuduga dan kita hire on the spot. Majikan-majikan kita mesti hire on the spot jika ada keperluan. Kalau tidak, lebih buat tapisan jangan ada. Kita biasa juga termasuk juga bandar-bandar yang payroll. Kita bawa bandar-bandar yang payroll untuk masuk ke sektor pekerjaan. Kita tak nak mereka ni dicicirkan. Kita sampai tahu, kita atur semua siap. Kita buat perbincangan agensi tertentu. Bagaimana mereka ni boleh masuk market. Kita tak nak nanti kita rugi. Kita diam. Sekarang contoh macam bantuan pun kita bawa masuk market. Kita cari juga. Yang payroll lah kita tengok yang dibenar oleh Jabatan Penjara dan sebagainya. Kita bawa supaya kita tak nak masuk mereka ni keluar dia mengulang benda yang sama. Bila dia ada sektor pekerjaan kita dapat mengurangkan. Begitu juga dengan belia-belia anak muda. Sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan belia anak muda ni lebih kepada informal sector. Dia bagi ekonomi. Lepas tu yang influencer, YouTuber. Dia orang sekarang ni bila masuk tu dia orang dah ada income. Bila nak sambung pelajaran masalah. Masuk market tadi kita rasa yang kita tengok macam mana kita boleh bantu dia orang supaya semua boleh dapat terima benefit tu lah. Itu yang kita kalau tanya insurans pekerjaan. I see. Jadi sekarang korang dah tahu insurans pekerjaan tu apa kan. Jadi untuk yang seterusnya saya nak tanya berkenaan dengan skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan dan juga lain-lain skim yang ada di bawah Perkisum. Okey. Skim bencana pekerjaan ni merupakan skim kemalangan. Apa perkara yang kita buat dalam berlakunya bencana? Taklah bencana tu dia ada keadaan mungkin disebabkan kemalangan, jalan raya, tempat kerja yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia faedah dia sama macam yang saya cerita sebelum ni. Okey, skim keilatan yang ada pada ketika ini kita beri di bawah Akta 4 iaitu Akta Formal dan Suri Rumah. Keilatan ni kita beri kepada mereka yang tidak mampu bekerja selepas disahkan oleh satu sidang jemaah doktor lah. Contohnya dia dialisis. Dialisis seminggu 3 kali doktor kata tak mampu payah kerja. Kalau pergi dialisis, jadi doktor kata dia kena berhenti. One doktor berhenti, dia terdapat kilatan lah. Kilatan ni kita akan bayar pension selama mana dia hidup lah. Biasanya dia tidak mampu mencari nafkah lagi. Okay. Di bawah kilatan ada satu skim faedah lagi, kita panggil faedah penakat. Di bawah kilatan. Penakat ni kita bagi kepada mana orang yang meninggal dunia yang belum mencapai umur 60 tahun apa juga keadaan yang tidak melibatkan sektor pekerjaan. Dengan syarat mempunyai caruman yang cukup lah. Baru kita boleh bayar. Kalau tak ada caruman yang cukup tak boleh. That's why setiap 1 bulan caruman itu adalah mustahak untuk kita tentu. Yang ini terikat kepada Akta Formal lah. Akta skim pekerjaan sendiri ni kita dalam proses ke arah itu. Tapi untuk keilatan pun sama. Dia dah ada keilatan. Suri Rumah, dia dah ada keilatan yang mana benda yang sama. Kita ada kadar caruman, berapa caruman baru dia dapat pension sebulan. Bergantung kepada kadar caruman yang ada. Dan untuk penakat di bawah keilatan ni, kita bayar kepada waris. Mana penakat ni kadang-kadang orang contohnya kemalangan yang tidak ada kaitan, balik cuti ke, dan tinggal anak, kita bayar kepada waris anak, isteri ke, atau kalau isteri meninggal kita bayar kepada suami ke, atau yang kena kanser, yang kanser masih bekerja, meninggal, kita akan bayar untuk penakat kepada waris. Lama mana waris masih hidup. Berkahwin sebelum pun kita akan bayar, kita tak bayar balik. So dah jelas berkenaan dengan skim bencana pekerjaan, skim keilatan dan lain-lain. Tadi insurans juga. Jadi terima kasih banyak-banyak sebenarnya kami daripada Kirana nak katakan kepada Encik Harun atas kesudian bersama dengan kami hari ini. Orang busy ni, jadi kita rasa terharu sebab sudi menerima jemputan daripada kami. Jadi mungkin untuk kata-kata terakhir boleh bagi tahu message kepada penonton kita dan juga boleh promosikan juga Perkeso punya laman sosial ataupun website dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya rasa ini peluang yang terbaik untuk saya memaklum kepada masyarakat di luar. Ambillah peluang, dekatilah Perkeso. Saya rasa Perkeso itu prihatin itu adalah Perkeso
Jadi kalau usaha Perkeso boleh berurusan dengan website Perkeso www.perkeso.gov.my dan tuan boleh dapat semua maklumat daripada situ. Jadi jangan lepas peluang kalau ada jiran. Perkeso ni kalau tidak layak bekerja formal untuk carum, kalau bekerja sendiri pun boleh mencarum. Kita ada pelbagai sektor ada. Ini peluang yang terbaik dan ambil peluang apa yang kerajaan sediakan kepada masyarakat. Kurangkan tawakal yang terlampau tinggi. Jadi saya harap boleh bekerjasama. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk siapa-siapa yang ada persoalan berkenaan dengan Perkeso, berkenaan dengan caruman dan sebagainya, boleh terus pergi ke website Perkeso ataupun boleh terus walk in ke branch-branch terdekat dengan anda. Jadi terima kasih banyak-banyak Cik Harun sekali lagi. Cik Harun lepas ni nak habiskan donat kita. Untuk episod yang akan datang kita akan ada lebih ramai panel-panel yang hebat yang akan bersama-sama dengan saya untuk berdiskusi berkenaan dengan topik-topik semasa. Jadi saya Hanani Damirah, kita jumpa untuk episod akan datang. Bye-bye.